Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Jadi kita sambungan daripada saya bacakan pada minggu lepas, Al-Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi yang bahagian terakhir tentang rukun iman yang saya nak sentuh pada hari ini ialah keyakinan kita terhadap takdir yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata ulama, takdir ni ada dua jenis takdir. Yang pertama takdir muallaq dan yang kedua takdir mubram. Yang pertama takdir muallaq, yang kedua takdir mubram. Dan kedua-dua takdir ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muallaq ni apa dia? Kita biasa dengar kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tidak ada sesuatu yang dapat mengubah takdir melainkan doa. Macam mana doa tu dapat mengubah takdir? Dan juga kita pula pernah dengar dalam hadis yang lain juga kan, setiap sesuatu biqadar, mana dia setiap sesuatu telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan kebijaksanaan ataupun kebodohan seseorang juga telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara. Jadi di situ kita dapat lihat dalam masalah takdir ni seolah-olah ada satu hadis mengatakan takdir tu boleh berubah dengan doa. Ada pula yang mengatakan takdir tu tidak boleh berubah. Jadi di sini di dalam kitab Syarah Mishkat, di dalam beberapa syarah berkenaan dengan akidah dan takdir ini, ulama menjelaskan kepada kita bahawasanya takdir ni ada dua jenis. Yang pertama muallaq, yang kedua mubram. Takdir muallaq ni Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir, dua takdir bagi setiap manusia. Ini dipanggil muallaq. Oleh kerana manusia itu diberi ikhtiar dan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka atas pilihan Allah Subhanahu wa taala, atas ikhtiar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ini, sebab akidah kita ahli sunnah wal jamaah, akidah kita ahli sunnah wal jamaah ialah wasatiyah, akidah yang pertengahan. Kita tidak seperti Mu'tazilah yang mengatakan manusia ni ada kuasa boleh buat sesuatu, dan juga kita juga tidaklah teruk seperti pendapat Jahmiyah. Jahmiyah ada satu orang, Abu Jaham, di zaman Mu'tazilah dulu, dia asalnya nak merat atau nak menolak pandangan sesat yang diwujudkan oleh Mu'tazilah ini, tetapi dia telah melampaui batas, telah terlampau ekstrim, telah terlampau ekstrim di dalam menolak, sehingga kan dia mengatakan manusia ni, segala sifat-sifat Allah ni tak boleh ada sifat yang sama pada manusia. Sifat manusia, apa saja sifat pada makhluk ni tak boleh ada pada sifat Allah. Tidak boleh disifatkan Allah dengan sifat manusia. Jadi
sampai tahap macam tu. Dia punya ekstrim dia, Abu Jaham ni. Makna dia, keadaan Abu Jaham ni begitu ekstrim sehingga kan ulama ahli sunnah wal jamaah telah menolak dan mengatakan firqah yang dibawa oleh Abu Jaham ni juga adalah firqah yang batilah, firqah yang sesat. Bahkan mereka menolak ikhtiar, menolaknya ikhtiar, menolak segala-galanya. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah ni adalah wasatiyah, pertengahan, akidah wasatiyah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan takdir bagi setiap manusia ni dua jenis takdir. Yang pertama, takdir dipanggil muallaq, dan yang kedua, takdir yang dipanggil mubrak. Muallaq ni apa dia? Muallaq ni ialah takdir yang ia dikaitkan dengan sesuatu perkara, iaitu bila Allah menciptakan manusia, ada baginya takdir muallaq, manusia pula diberikan ikhtiar. Maka apabila dia memilih sesuatu amalan itu, sesuatu perkara, maka di situ ada natijah yang Allah SWT tetapkan. Sebagai contoh, kalaulah dia ni menjadi satu orang yang dermawan, kita kata nak jadi dermawan ni adalah ikhtiar. Kita boleh berikhtiar untuk jadi dermawan, dan juga kita juga boleh ikhtiar untuk tak mau jadi dermawan, contohnya. Maka Allah SWT tetapkan takdir untuk dia, kalaulah dia menjadi dermawan, maka Allah SWT akan memurahkan rezeki dia. Itu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dia. Dan Allah SWT juga menetapkan juga, mentakdirkan untuk dia, kalaulah dia ni jadi bakhil dan kedekut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan rezekinya. Ni sebagai contoh. Maka dia boleh pilihan, dia nak yang mana. Dia boleh buat pilihan. Maka jika dia pilih yang ini, maka ada takdir yang baik untuk dia. Jika dia pilih ini, itulah takdirnya. Itu dipanggil takdir muallaq. Setiap manusia, kita diberi, selagi mana kita diberi ikhtiar, selagi itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita muallaq tersebut. Sebagai satu contoh, satu orang anak, jika sekiranya dia menjadi anak yang saleh, yang taat kepada kedua ibu bapanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkati kehidupan dia. Kalau dia jadi anak yang derhaka, maka Allah SWT akan menyempitkan kehidupan dia. Bahkan perkara-perkara ini juga ada diisyaratkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuhib, siapa yang suka, an yubsatalahu fi rizkihi, untuk Allah Subhanahu wa taala melapangkan untuknya rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya. Jadi maka apa amalan dia? Falyasil rahimahu, falyasil rahimahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu mafhum hadis, siapa yang inginkan, siapa yang suka Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezekinya, melapangkan rezekinya. Kalau bahasa kita panggil memurahkan rezekinya, Allah murahkan rezeki dia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur dia. Kita doa hari-hari kan, ya Allah, minta pada Allah Taala nak panjang umur, nak murah rezeki. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu amalan pada kita, fal yasil rahimahu, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Menghubungkan silaturahim ni, makna dia di situ adalah isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu jenis takdir muallaq, isyaratin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalaulah satu orang itu dia suka menghubungkan silaturahim, maka di situ
ada isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan murahkan rezeki dia, akan panjangkan umur dia, akan lapangkan rezeki dia, akan murahkan rezeki dia. Siapa yang suka menghubungkan silaturahim. Tapi kita kena faham, kalau menghubungkan silaturahim ni, yang hubungkan silaturahim yang macam mana? Kalau ikut sunnah Nabi, yang menghubungkan silaturahim ni, Rasulullah SAW dalam satu mafhum hadis menjelaskan, laisal wasil bil mukafi, bukanlah satu orang tu menghubungkan silaturahim apabila mukafi ini satu orang yang kita kata apa, dia membalas dengan apa, dengan yang setimpal. Bahkan yang mukafi yang sebenarnya, orang yang betul-betul menghubungkan silaturahim ni ialah mempunyai sifat yang macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Al-wasil wa ausil man qata' wa'fu amman zalama. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita, dan inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita akhlak. Kan? Apa dia akhlak Nabi? Wa'fu amman zalama, kamu maafkan orang yang buat zalim kepada kamu. Orang buat zalim, kita maafkan kesalahan dia. Wa ahsin man asa'a ilai, orang buat jahat dengan kita, kita balas buat baik dengan dia. Wa usil man qata'a, orang yang putuskan hubungan, kita hubungkan silaturahim dengan dia. Ini ialah sebenar-benarnya orang yang kita kata menghubungkan silaturahim tersebut. Kan? Bukan sekadar kalau dia buat baik kita baru kita nak balas. Tidak. Bahkan kita buat baik dengan dia, kita tidak mengharapkan apa-apa balasan pun. Ini adalah sifat yang ada pada diri sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan baca kitab Fadilat Sedekah, kan? Saya selalu baca di masjid kitab Fadilat Sedekah. Setiap minggu kita bacakan taklim kitab Fadilat Sedekah. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ulama menafsirkan ayat Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, hanya saja kami memberi kamu makan liwajhillah, semata-mata kerana Allah, dan kami langsung tidak berharap kepada kamu, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, langsung kita tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan syukur. Ini ialah sifat siapa? Ini sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dia, bahkan amalan sebahagian daripada sahabat Nabi, antara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ditulis, dijelaskan apabila dia apa ni, dia buat kebajikan kepada satu orang, bila orang buat baik pada kita, sunnahnya kita balas. Kalau kita tak mampu nak balas, kita doa apa-apa sahaja, doa kebaikan kepada orang yang buat baik dengan kita. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Maka dan perkara ini adalah menjadi umumiat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat. Perkara ini telah menjadi satu umumiat. Bila benda itu dah menjadi umumiat, maka bila orang buat baik, ada komen kata speaker rosak, dia tak boleh dengar. Urus setia dengar. Okay. Tengok dalam komen Google Meet tu, tolong tengok sikit. Okey, saya ulang balik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak cerita tadi berkenaan dengan kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ulama menafsirkan innama nut'imukum, ni ayat dalam surah Al-Insan, liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, hanya saja kami memberi kamu makan, tidak mengharapkan balasan, walaupun ucapan terima kasih pun tidak mengharapkan apa-apa pun.
Ini keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi telah menjadi umumiat, bila orang buat baik maka orang akan balas, tak mampu orang akan doa kebaikan. Ada komen tak ada suara. Urus setia macam mana? Okey, kata ada. Okay, ada. Okey. Puan mungkin puan speaker puan. Masalah, minta bagi link Facebook Masjid Tariq Ziyad. Kalau kata Google Meet tak boleh dengar, boleh ambil link Facebook Masjid Tariq Ziyad, ada dibuat live. Jadi mungkin line puan ada masalah, puan kena keluar dan masuk semula. Di pihak saya urus setia bagi tahu memang clear. Okey tuan-tuan, saya nak ulang balik cerita kisah sahabat Nabi tadi. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila contohnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha nak memberi bantuan. Hari ini sekarang ni musim PKP kan. Banyak bantuan-bantuan dihantar kepada orang-orang yang terjejas dan sebagainya. Jadi orang yang menerima bantuan tu, adabnya kita doalah kepada penyumbang-penyumbang ni. Itu adab dia. Mana dia, kita kadang-kadang kita nak membalas, mungkin kita tak mampu nak balas. Tetapi apabila sumbangan tu sampai kepada kita, alhamdulillah, kita syukur, kita doa, ya Allah, berikanlah kepada penyumbang-penyumbang ini, ya Allah, keberkatan, kemurahan rezeki, panjangkanlah umur mereka, berikanlah kepada mereka anak-anak yang soleh, yang solehah, dan doalah apa-apa sahaja, doa-doa kebaikan, berilah ganjaran yang berkekalan kepada mereka-mereka yang telah menyumbang. Jadi makna dia, di zaman Nabi perkara ni menjadi umumiat. Sebagai contoh, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia telah menghantar satu orang hamba perempuan dia untuk pergi hantar sumbangan, sumbangan makanan lah, untuk dihantar kepada jiran-jirannya, yang mana jiran-jiran ni orang miskin. Jadi bila dia hantar, maka apa yang dipesan, dia bagi tahu, bila sumbangan tu dihantar, dengar orang yang menerima sumbangan tu, dengar dia ada tak doa untuk saya, tolong dengar. Maka bila sampai saja sumbangan tu diberi, maka orang yang menyumbang tu, orang yang menerima sumbangan tanya, ni sumbangan daripada siapa? Daripada Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah. Maka dia pun doa, ya Allah, masa tu juga dia doa, ya Allah, berilah keberkatan, kehidupan, dan apa-apa doa-doa yang baik-baik dia doa kepada Sayyidina Aisyah. Maka orang hamba perempuan ni telah diarahkan oleh Sayyidina Aisyah untuk tulis, minta nama dia. Maknanya dia, orang yang memberi sumbangan minta nama yang orang yang menerima sumbangan. Orang yang memberi sumbangan tu minta nama orang yang menerima sumbangan. Jadi dia minta nama dan minta tolong tuliskan juga apa yang dia doa untuk saya. Jadi Sayyidina Aisyah ni dia nak tahu orang yang menerima sumbangan daripada aku nak tahu siapa nama dia dan apakah doa-doa kebaikan yang dia telah doa untuk aku. Ini Sayyidina Aisyah je nak tahu yang ni. Maka bila hamba dia perempuan tu balik kembali kepada dia, maka dia pun baca, dia pun lihat, dia pun tengok, dia tengok, Masya Allah, si Pulanah binti Pulanah, dia telah mendoa kepada aku. Maka pada malam hari Sayyidina Aisyah bangun malam, dia telah doa balik, balas balik doa kebaikan tersebut kepada orang yang menerima sumbangan. Maknanya dia, orang yang terima sumbangan itu, dia doa kebaikan, maka Sayyidina Aisyah dapat tahu doa yang sama, dia pun telah balas balik dengan doa kebaikan yang sama kepada yang menerima. Doa kebaikan yang sama kepada yang menerima sumbangan tersebut. Jadi bila ditanya kenapa amalan dia macam tu, maka Sayyidina Aisyah pun bagi tahu, apabila aku melakukan apa-apa amalan kebaikan, aku menginginkan, sebenar-benarnya aku mengkehendaki dan sangat-sangat menginginkan apa-apa sahaja amalan yang aku buat ni Allah Subhanahu Wa Taala balas dekat akhirat nanti.
Aku nak Allah balas dekat akhirat, semata-mata Allah balas dekat akhirat. Aku tak nak dekat dunia. Sebab tu dalam ayat tu sebut la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Langsung tidak mengharapkan balasan, langsung tidak mengharapkan walaupun ucapan terima kasih. Kan, walaupun ucapan terima kasih, walaupun balasan. Kan, walaupun ucapan terima kasih, walaupun balasan. Langsung. Jadi sebenarnya hakikatnya sahabat Nabi bila dia memberi infak, itulah yang dia nak. Tetapi kata Sayyidina Aisyah, dia telah membalas kebaikan aku dengan doa dia. Maknanya bila aku buat baik dekat dia, mungkin dia tak mampu nak balas apa yang aku beri, tapi dia telah balas dengan doa-doa kebaikan dia kepada aku. Maka aku telah balas balik doa kebaikan dia kepada aku dengan doa kebaikan yang sama yang dia telah doa untuk aku. Aku doa pada dia doa yang sama, doa kebaikan yang sama kepada dia, supaya doa berbalas doa. Maka aku telah balas balik doa kebaikan dia, maka dia telah dapat balik balasan doa daripada aku. Maka sekarang tinggallah amalan kebaikan aku buat dekat dia itu sebenar-benarnya untuk disimpan di akhirat. Inilah keadaan para sahabat. Kan, kita ni kadang-kadang bila kita beri apa-apa, kalau kadang-kadang orang tak ucap terima kasih pun kita marah, kan. Sebenarnya hak orang yang memberi ni kita jangan mengharapkan apa-apa. Bila kita beri tu lillahi ta'ala, kita lupakan saja lillahi ta'ala, simpan dekat akhirat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang kita daripada kita memberi sumbangan. Lepas kita beri sumbangan, kita macam menyakiti orang yang menerima sumbangan. Okey, tadi saya menceritakan satu kisah berkenaan dengan kisah para sahabat Nabi. Sahabat Nabi apabila dia memberi sumbangan, maka sumbangan yang diberi itu adalah betul-betul lillahi ta'ala. Sehingga sebahagian daripada sahabat Nabi bila dia menyampaikan sumbangan, dia minta, kerana telah menjadi satu umumiat di zaman Nabi dan zaman sahabat, apabila satu orang menerima satu kebaikan daripada orang lain, orang yang menerima kebaikan tersebut akan mendoakan kebaikan kepada si pemberi. Dia akan doakan kebaikan. Kita di dalam sunnah Nabi SAW, kita diajar, ni amalan sunnah lah, bila orang buat baik dengan kita, kita ucap dengan ucapan jazakallah atau jazakumullah. Makna dia semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan yang Tuhan lakukan pada saya. Itu satu doa. Jadi amalan sahabat Nabi, bila dia buat kebaikan, dia minta, dia tengok apa yang orang doa kebaikan untuk dia, maka dia akan doa dengan balasan doa yang sama. Maka doa berbalas doa, maka tinggallah kebaikan yang dia telah buat itu disimpan dekat akhirat. Ini makna betul-betul ikhlas. Sebab itulah kita, bahkan Allah SWT melarang kita dalam kita menyumbang, kita beri kita lillahi ta'ala betul. Dalam kita nak membuat kebaikan, dalam kita nak memberi sumbangan, janganlah disertakan dengan perkara-perkara yang boleh menyakitkan hati. Bahkan qaulun ma'rufun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Qaulun ma'rufun ni perkataan yang baik. Makna dia kalau kita tak mampu nak memberi sumbangan, kita ucaplah perkataan-perkataan yang baik. Itu menjadi qaulun ma'rufun. Itu lebih baik daripada sadaqatin yatba'uha adha. Dia beri sedekah, tapi beserta dengan sedekah dia disertakan dengan adha. Adha ni menyakitkan hati. Beri sedekah tapi dia menyakitkan hati orang yang menerima. Bahkan perkara-perkara itu dapat membatalkan amalan-amalan sedekah tersebut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan pahala amalan sedekah kamu bil manni wal adha,
Man makna dia mengungkit-ungkit dan juga menyakitkan orang yang menerima pemberian kamu itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita banyak antara perkara-perkara yang kita dapat menghubungkan silaturahim adalah kita banyak bersedekah, banyak memberi, bahkan di dalam kita membayar zakat. Dalam kita membayar zakat sekalipun, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita memberi zakat ini kepada ahli keluarga yang bukan tanggungan, kaum kerabat dipanggil. Ahli keluarga yang tanggungan, kita tak boleh bayar zakat kepada dia. Macam ayah, dia menanggung anak, dia bayar zakat pada anak, tak boleh, sebab tu memang tanggungan wajib, tak boleh. Tapi yang boleh ni kalau dia beri kepada ahli keluarga jauh, kerabat yang bukan tanggungan. Contohnya anak saudara, bapa saudara, sepupu, yang mana yang bukan tanggungan, tapi syarat dia ahli keluarga tersebut merupakan orang miskin, kan, merupakan orang miskin, maka dia mendapat dua ganjaran pahala sebenarnya. Benda ni pernah ditanya pada Rasulullah, bahkan Nabi SAW berkata itulah yang sepatutnya, kerana dia mendapat dua ganjaran, pahala. Pertama, pahala dia bersedekah ataupun membayar zakat. Sedekah ni adalah sunat, kalau zakat tu wajib. Mana kata zakat ni adalah sedekah wajib, kata yang sunat, maka dia dapat dua pahala. Ataupun dia nak beri sumbangan. Sebab itulah kalau kita nak memberi sumbangan, utamakanlah dengan orang yang berada di sekeliling kita, jiran-jiran kita, ahli keluarga kita yang susah. Kita utamakan yang ni dulu, kerana di situ kita akan mendapat dua pahala. Yang pertama, pahala memberi sumbangan tersebut. Yang kedua, pahala silaturahim secara tak langsung. Makna dia, bila kita berbuat kebaikan kepada dia, maka secara tak langsung, hubungan kita dengan dia adalah akan menjadi rapat, menjadi semakin baik, kan? Jadi makna di situ ada pahala silaturahim, dapat dua pahala. Bahkan Nabi SAW juga, satu orang sahabat, bila turunnya ayat Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kamu mencapai satu kebaikan yang sempurna sehinggalah kamu menginfakkan apa yang kamu suka, apa yang kamu kasih. Maka satu orang sahabat yang bernama Abu Talhah, dia telah datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ada satu kebun, dan di tengah kebun tersebut ada satu telaga yang aku namakan dia sebagai Bayrahah. Jadi itu adalah harta aku yang paling aku cinta, yang paling aku kasih. Maka pada hari ini ayat ni telah turun. Bila ayat ni telah turun, nak mencapai kebaikan yang paling sempurna, perlu memberi apa yang kita paling kasih. Jadi kerana Allah Subhanahu wa taala, aku berikan ini kepada Tuan, untuk Tuan infakkan dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tahap sahabat Nabi, Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, wahai Abu Talhah, kamu perhatikanlah ahli keluarga kamu di sekeliling kamu yang susah. Perhatikan yang itu dulu. Maka kamu bahagi-bahagikanlah kepada mereka. Jadi makna dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, walaupun Nabi mengajak orang untuk melakukan infak, melakukan sedekah, melakukan kebaikan, tetapi pada masa yang sama Rasulullah SAW sifat dia langsung, tak ada kepentingan, tak ada kepentingan, tak ada mengharapkan, tak ada, semuanya. Sebab itulah para sahabat begitu kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada hari ini saya mengakhiri berkenaan dengan takdir. Tadi saya menyebutkan takdir muallaq. Takdir muallaq adalah takdir yang mana ia berkait rapat dengan sesuatu amalan yang kita lakukan.
Iaitu jika kita memilih amalan ini, maka itu adalah natijah dia. Bila kita memilih amalan yang buruk ini, maka itulah natijahnya. Dan perkara ini banyak diisyaratkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tidak ada dosa yang diberi balasan di dunia kecuali derhaka kepada ibu bapa. Kesan dia di dunia. Maka kebanyakan dosa-dosa yang kita buat, Allah SWT akan balas dekat akhirat. Kecuali dosa derhaka kepada ibu bapa ni, Allah Ta'ala balas dekat dunia lagi. Itu satu bentuk takdir mu'allaq yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'allaq mana takdir yang berkait. Dan juga seperti mana hadis yang saya sebutkan di awal tadi, ma yuhibba an yubsata lahu fi rizqi, siapa yang suka untuk Allah SWT melapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, Allah Ta'ala panjangkan umur dia, murahkan rezekinya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Mana dia? Itu ialah isyarat berkenaan dengan takdir mu'allaq, yang mana bila kita memilih melakukan satu amalan, maka ada natijah yang tertentu yang Allah SWT telah tetapkan untuk kita. Yang mana kata ulama, setiap manusia ni ada dua. Bila kita ada dua pilihan, maka bila kita pilih ini, maka natijah dia ini. Bila kita pilih yang ini, maka natijah dia ini. Ketentuan Allah Ta'ala untuk kita itu. Ini dipanggil mu'allaq. Ini dipanggil takdir mu'allaq. Satu lagi takdir dipanggil takdir mubram. Takdir mubram ialah takdir yang mana merupakan rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa pun tak tahu. Takdir mubram sebagai contoh kan, apabila berlaku persenyawaan bayi di dalam rahim satu orang wanita, maka Allah SWT akan fayunfakhu fihi ruh, Allah Ta'ala akan panggil malaikat tiupkan roh. Bila 4 bulan dalam kandungan ni, roh itu ditiupkan, maka akan ditetapkan 4 perkara kan, rezekinya, ajalnya, sa'idu am syaqiyu am sa'id, dan juga sama ada dia ni celaka atau bahagia. Jadi akan jadi orang yang soleh ataupun orang yang asi. Jadi makna dia itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ialah isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan takdir mubram. Takdir mubram ialah rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu apa yang kita lakukan, yang kita akan lakukan, yang telah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna dia, kalau kita lihat takdir mu'allaq dan mubram ini, dia seolah-olah macam dua peringkat. Peringkat pertama ni mu'allaq, tapi apa yang kita pilih itu mubram, itu ketentuan Allah. Kita tak tahu ketentuan kita macam mana, perakhiran kita macam mana. Kerana dalam masalah iman ini tidak ada jaminan kepada siapa-siapa pun, tidak ada jaminan, tuan-tuan. Sebab itulah iman ni bainal khauf war raja. Iman tu di antara takut dan harap. Anak Nabi pun tidak ada jaminan. Tidak ada langsung. Masalah iman ni tidak ada jaminan. Kerana tu kena takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena risau atas keimanan kita, kita patut risau. Jangan rasa aman dengan iman kita. Jangan rasa aku ni confirm dah selamat daripada neraka dah. Jangan. Bahkan kita kena ada perasaan risau, bimbang, tidak ada jaminan. Disebabkan perkara ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita doa. Doa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Kan, hati-hati manusia ni antara dua jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah boleh palingkan, Allah boleh balikkan. Bila-bila masa Allah nak palingkan, bila-bila masa Allah nak balikkan, begitu mudah. Jadi kena takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena risau tentang iman kita sendiri. Kena takut terhadap iman kita.
Kerana ketentuan Allah tidak ada jaminan, kepada siapa-siapa pun tak ada jaminan. Dan banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman baina khauf wa raja. Iman tu berada di antara khauf dan raja. Jadi bila sebut tentang masalah takdir, saya nak sentuh, sebelum saya buka soalan, saya nak sentuh satu kisah yang mana sahabat Nabi, bila Nabi SAW menceritakan tentang takdir kepada sahabat-sahabat Nabi, maka ada juga persoalan yang ditimbulkan oleh para sahabat, iaitu kenapa kami perlu beramal? Kenapa kami perlu beramal, melakukan amalan kebaikan, jika sekiranya semua telah ditakdirkan oleh Allah? Syurga Allah dah takdirkan siapa masuk syurga, neraka siapa masuk neraka Allah dah takdirkan siapa masuk neraka. Maka apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu, buatlah amalan, wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Buatlah amalan dan setiap daripada kamu akan dipermudahkan untuk apa ia diciptakan. Untuk apa ia diciptakan. Makna dia, jika sekiranya kita diciptakan oleh Allah untuk masuk syurga, maka Allah akan memudahkan pada kita untuk melakukan amalan-amalan ahli syurga. Jika kita diciptakan untuk neraka, maka kita tidak akan diberi taufik dan hidayah. Kan? Kita tidak akan diberi taufik dan hidayah untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, sehingga kita buat amalan-amalan yang buruk dan menjatuhkan diri kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita manusia ni diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas ikhtiar, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita ikhtiar, pilihan. Tapi ketentuan adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya kita berikhtiar untuk kebaikan, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberi natijah yang baik.